Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung percubaan kertas percubaan negeri Perak. Okey, kepada yang pelajar yang telah subscribe channel cikgu, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe boleh subscribe Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Kita tengok Puan Tini membeli 3 rim kertas A4 dan 2 rim kertas A3 pada harga RM42. Okey, Puan Komati membeli 2 rim kertas A4 dan 5 rim kertas A3 dengan harga RM61 dengan menggunakan kaedah metrik. Okey, so dekat sini pelajar kena take note. Mesti guna kaedah metrik. Okey, hitung harga dalam RM bagi 1 rim kertas A4 dan 1 rim kertas A3. Okey, so kita tengok soalan dia. 3 Puan Tini membeli 3 rim kertas A4. So kertas A4 ni kita andaikan dia X lah. Okey, dan 2 rim kertas A3. So A3 kita andaikan dia Y. Jadi kita boleh bentuk satu persamaan. So dekat sini 3X tambah dengan 2Y sama dengan, so dekat sini 42 ringgit. Okey, dan Puan Komati 2 rim kertas A4 maksudnya 2X tambah dengan 5 rim kertas A3, so 5Y sama dengan harga RM61. Okey, so kalau pelajar boleh bentuk dua persamaan ni, pelajar dah dapat satu markah lah. Okey, seterusnya menggunakan kaedah metrik. Okey, so sebelum tu biasanya cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator dulu siap-siap Kita tulis jawapan dulu. Okey, so mode equation. So dekat sini ada dua unknown. So 2A1 3, B1 2, C1 42, A2 2, okay, B2 5, C2 61. So kita akan dapat X8 Y9. X sama dengan 8, Y sama dengan 9. Okey, so kita jawab dalam bentuk metrik Tulis dulu bentuk metrik. So 3 2 2 5. Okey, XY sama dengan 4 2 6 1. Okey, ni bentuk metrik. XY ni biasakanlah sebaris. So nilai ni bawa pergi sebelah jadi songsang. Okey, bila songsang kita ada formula dia lah. 1 per. Okey, yang ni yang cikgu biasa guna. Okey, kita label dulu A, B, C, D. Anak dara, anak 3, dara 5. Tolak dengan bujang comel. Maksudnya 2, 2. Okey, bentuk metrik mesti terbalikkan 5 naik atas, 3 turun bawah. So nilai 2, 2 dekat sini kita tukar dia simbol dia jadi negatif. Okey, salin balik 42 61. Okey, dah settle dekat sini kita tulis. Kita dah tekan kalkulator tadi. X8 Y9. So tulis jawapan akhir dekat bawah. X sama dengan 8, Y sama dengan 9. Okey, sebab kita boleh tulis macam ni je sebab dekat atas ni kita dah mention kertas A4 tu ialah X. Ataupun pelajar boleh tulis lah A4 masa ada boleh tulis RM8, A3 RM9. Okey, so settle 5 markah. Okey, persamaan 1 markah, bentuk metrik ni 1 markah. Okey, masukkan formula perkali ni betul, bentuk metrik ni betul, 1 markah, jawapan akhir 1 markah dan 1 markah. Okey, so settle soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni soalan lukis graf mudah lah, rangkaian dalam teori graf Lukis graf mudah mengikut setiap maklumat yang diberikan. Okey, so bila dia minta kita lukis graf mudah, pelajar kena tahulah bentuk graf dia. Okey, so kita tengok dekat sini kita ada V, kita ada E. V ni vertex ataupun bucu lah, pelajar label. Ni bucu. E ni edge edge ataupun tepi lah.
Okey, so sekarang ni V dia, bucu dia PQRS. Kita buat straight lah. PQRS. Okey, so settle 4 bucu. Q sambung kepada P. QP. Mana QP? Okey. Q kepada R. So Q pergi ke R. Seterusnya Q pergi ke S. Dan last sekali S kepada R. Okey. So pelajar buat macam ni. Pelajar dah dapat 2 markah. Make sure pelajar label lah. Label. Okey. Seterusnya untuk yang kedua. Okey. Bilangan darjah 2332. Okey. Dia minta kita lukis graf mudah juga. Berdasarkan bilangan darjah dekat sini. Biasanya cikgu akan minta pelajar label lah. A, B, C, D. Senang. So kita buat A, B, C, D. Jawab di ruang jawapan. Jadi A ni tepi dia ada berapa? Tepi dia ada 2. So 1, 2. Okey, B dia ada berapa? 3. Maksudnya boleh letak B lah sini. 1, 2, 3. Okey, so C dia pun ada 3. C mesti kat sini lah sebab dia ada 3 sambungan. Dan D dia ada 2. Okey, so settle. Yang ni pun 2 markah juga. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Jadual 3 berikut menunjukkan premium tahunan bagi setiap 1000 untuk insurans hayat. So dekat sini kita ada jadual lah. Okey, umur 25 30 bukan perokok dan perokok Okey, 31 hingga 35. So Fatah dan Zaki ingin membeli insurans hayat dengan nilai muka 100,000 dan 80,000. Okey, so maksudnya kalau dia sebut Fatah dululah. So Fatah berapa ribu? 100,000. Okey. Manakala Zaki dia sebut kemudian Yang ni pelajar kena tahulah. So Zaki 80,000. Okey, masing-masing berumur 26 dan 35. So cikgu take note dekat sini. Okey, dia sebut 26 dulu dan 35. Okey. Fatah adalah seorang perokok. Okey, so Fatah ni perokok lah. Fatah ni perokok. Okey. Manakala Zaki bukan seorang perokok. Cari perbezaan premium. Okey, so bila dia nak perbezaan mesti tolak lah. Yang ni pelajar kena tahu. Kalau tanya beza mesti tolak. Okey, premium tahunan yang perlu dibayar Fatah dan Zaki. Okey, kita kira satu-satu lah. Okey, sebelum tu pelajar kena tahu formula lah. Formula premium sama dengan nilai muka polisi nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium. Okey, so kadar premium. Okey, per RMX. Okey, yang ni pelajar kena tahu formula. Formula ni dibekalkan. Okey, kita just kira lah. Okey, so sekarang ni cikgu start nak kira Fatah. Cikgu kira Fatah dulu. Fatah. So, Fatah berapa premium dia? So, dekat sini nilai muka Fatah 100,000. Okey, bahagi dengan RMX. RMX ni ialah kadar premium tahunan lah. Yang ni lah. 1,000 tu. Okey, so bahagi dengan 1,000. Okey, darab dengan kadar premium. Okey, dekat sini kita tengok Fatah berumur 26. So, dia duduk dekat sini lah. Fatah berumur 26 dan seorang perokok. So, ni kadar premium dia 2.80. 2.80. Kita just tekan kalkulator je lah. So, cikgu buang 0.3. So, 100 darab dengan 2.80. 1, 2. Jadi, RM 280. Okey, settle untuk Fatah. Seterusnya kita cari
untuk Zaki. So Zaki, so premium dia. So Zaki dia beli nilai muka insurans dia 80,000. So 80,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan, okey, kita tengok Zaki. Zaki berumur 35 tahun. So dekat sinilah, dan bukan perokok, dekat sini. 2.64. 2.64. So dekat sini kita darab seperti biasalah. So cikgu potong 3030. Jadi 80. Cikgu risau balik. Okey, 80 darab dengan 2.64. So kita akan dapat 211.2. 211.2. So dekat sini kalau dia tanya beza, so kita boleh tolak lah. 280 tolak dengan 211.9. So dapat perbezaan dia. Okey, 280. Okey, tolak dengan beza dia. So kita akan dapat 68.8. 68.8. Okey, so settle untuk soalan yang ketiga. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan 4. Okey, sebuah motosikal bergerak sejauh 80 kilometer. Okey, dalam masa 55 minit. Okey, hitung purata laju. Kilometer per jam motosikal itu. So dekat sini kita tahu yang ni ialah jarak. Yang ni ialah masa. Kecil sikit tulisan. Okey. So kalau soalan dia tanya laju So laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, untuk soalan ni dia ada purata laju. So purata laju mesti ada perkataan jumlah lah. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so cikgu kira dekat bawah So yang ni just introduction untuk pelajar lah. Okey, so purata laju. Purata laju sama dengan jumlah jarak. So jarak dia dekat sini 80 km. 80 km. Okey, per dengan jumlah masa. Dekat sini dia bagi minit. So jawapan dia nak jam. Yang ni mesti minit mesti tukar kepada jam lah. Jadi 55 bahagi dengan 60. So kita akan dapat, yang ni just tekan kalkulator je lah. Okey, 80 bahagi dengan 55 per 60. Okey, so pelajar akan dapat 87.27. 87.27 km per jam. Okey, so settle untuk 4A. Seterusnya, jika motosikal itu menambah kelajuan. So sekarang ni dia tambah kelajuan dia. Okey, kepada X km per jam. Okey, dia dapat menjimatkan 10 minit perjalanan pulang. Okey, hitung beza kelajuan dia pergi dan pulang. So yang ni dia pergilah. So kalau balik, kalau dia laju, dia jimat 10 minit. So yang ni 45 Jadi jimat 10 minit. Dia akan dapat soalan B. So laju sama dengan jarak yang sama. Bahagi dengan masa, kita tolak 10 minit lah. Jadi 45 per 60. So kita akan dapat 80 bahagi dengan 45 per 60. Okey, kita akan dapat 106.67. Maksudnya lagi laju lah. 106.67 kilometer per jam. Okey, tadi dia bawa 87, 55 minit. Dia lajukan sikit. Dia jadi 106. Okey, soalan dia tanya beza. Dekat sini pelajar ada trik pelajar dekat sini Okey, so beza kena carilah. Jadi beza
106.67 tolak dengan 87.27. 87.27. Okey, baru kita dapat beza dia. Okey, tolak dengan 87.27. Okey, so kita akan dapat beza dia 19.40. 19.40 kilometer per jam. Okey, so settle untuk soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Soalan kelima, rajah di bawah dibina dengan segi empat sama. So, ni segi empat sama Okey, segi empat sama. X ialah lokus bagi titik tengah. X ni lokus bagi satu titik dengan keadaan jarak sama dari KL dan MN. Mana KL? KL dengan MN. Okey, so lokus X ni tengah-tengah lah. So, tengah-tengah So, cikgu tulis balik. So, lokus dia di tengah-tengah macam ni. Okey, sebab jarak dia sama Okey, seterusnya kita tengok. Yang ni lokus X. Okey, nyatakan lokus X. Nyatakan lokus X. Okey, so bila nyatakan, garis lah kita tulis. Garis PR. So, garis PR. Okey, so settle. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, pada rajah itu lukis. Dia minta kita lukis Yang pertama sekali lokus bagi titik Y. Dia nak lokus titik Y dengan keadaan ia berada pada jarak QT dari T. QT. Mana QT? QT dari T. Okey, bermakna lokus dia macam ni lah. QT dari titik T. Okey, bermakna bulatan lah ni. Ni bulatan ni. Okey. Sebab dia nak dari T So, guna jangka lukis lah. Pelajar guna jangka lukis. So, lukis cantik-cantik. Okey, so bulatan. Okey, yang ni ialah lokus Y. Lokus Y. Okey, seterusnya. Yang kedua, dia nak lukis bagi titik Z. Okey, dengan keadaan jaraknya sama dari KL, KN. So, KL dan KN. Mana KL dan KN? So, KL. So, KL ni garis dia Okey, yang ni garis dia KL, KN. Okey, so sekarang ni kalau dia kata dekat sini, lokus bagi titik Z dengan keadaan jarak sama dari KL dan KN, bermakna garis renjang macam ni lah. Ni jawapan dia. Okey, sebab kita tahu lokus Okey, so macam ni mesti tepat lah. Okey, so settle. Yang ni lokus Z. Yang ni lokus Z. Okey, seterusnya dia kata tandakan titik persilangan lokus Y dan Z. Mana Y dan Z? So, Y ni yang hijau ni, Z yang ni So, jawapan dia kat sini lah. Okey, so kita tandakan titik dia kat situ. Okey, so tandakan. Okey, so settle untuk soalan lokus. Simple je. Okey, so cikgu padam balik. Okey, so ni ialah jawapan dia lah. Ni jawapan dia. Okey, pelajar kena tahulah. Kalau lokus, kalau antara dua garis macam ni, so lokus dia mesti di tengah-tengah. Lokus tengah-tengah. Kalau antara dua titik macam ni, antara dua titik, lokus dia mesti berseranjang. Untuk soalan ni, antara satu titik garis ni dengan yang ni, so lokus dia mesti di tengah-tengah. Ni pelajar kena tahu. Okey, dan kalau dia satu titik, lokus daripada satu titik, dia mesti berbentuk bulatan. Okey, so
settle untuk 5 soalan. Okey, cikgu harap video cikgu membantu pelajar. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.